Kepada semua warga pendidik. Kembali bersama kami di Didik TV untuk program khas Sampaikan Terima Kasih Cikgu. Ya. Yep. Okey, Abang Hanif, kita di studio ni bukan hanya ada kita berdua saja. Tadi kita dah interview temu bual dengan Menteri Kanan Datuk Dr. Razidin. Kali ini kita bawakan juga cikgu yang sangat istimewa kerana beliau telah memenangi banyak sangat anugerah-anugerah. Bukan saja dalam Malaysia tetapi membawa juga nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Dunia punya award ni yang diterima. Cara awak cakap banyak tu memang banyak betul. Banyak betul tu. Jadi bersama dengan kami di studio Dr. Lee Soim. Hai doktor, apa khabar? Khabar baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Panggil cikgu boleh? Boleh. Sebab panggilan cikgu tu akan tetap melekat sampai beliau. Okay, tapi sebelum kita teruskan nanti dulu, sebelum kita teruskan perkongsian kita ni, saya nak jadi inspektor kat sini untuk memastikan bahawa SOP kita jaga. Tadi pun setia maklum memang kita datang semua pakai mask semua, tapi sebiasa cikgu kita sebagai langkah berjaga-jaga, saya dah jadi tukang ni dah ni. Bagi hand sanitizer dah ni. Sekali lagi cikgu ya. Boleh sebab di kelas pun memang macam ni cikgu ya. Yes. Kita budayakan norma baharu. Ini dah jadi macam norma kebiasaan kita sekarang dah ni. Cikgu sihat? Sihat. Terima kasih kerana sudi bersama kami di hari Ahad ini, hari untuk kita meraihkan cikgu-cikgu. Bagaimana sebenarnya setiap tahun menyambut Hari Guru sebagai seorang warga pendidik ni? Apa perasaan sebenar setiap kali tanggal 16 Mei ni, cikgu? 16 Mei ni adalah hari yang memang menjadi kebanggaan kepada semua warga guru lah. Sebab inilah hari yang kita boleh pakai cantik-cantik. Boleh pakai cantik-cantik? Ya, hari itulah kita nak jadi macam, kalau perempuan tu macam model. Pemaisuri kan dan sebagainya. Pemaisuri sehari lah. Pemaisuri sehari. Lepas tu lalu Siti murid berkata Happy Teachers Day, Happy Teachers Day. Dan kita juga sama-sama kita mengucapkanlah hari Hari Guru, Happy Teachers Day kepada rakan-rakan kita dan juga bekas guru kita. Cikgu pun memberi ucapan kepada bekas guru juga. Sama-sama kena bersemangat. Betul. Dan hari ini cikgu bersama dengan kita di studio sebab nak berkongsikan cerita bagaimana beliau menang banyak sangat anugerah terutama sekali di luar negara kan. Dan saya dimaklumkan baru-baru ni juga dia menang anugerah dan satu kad hari raya telah menjadi tular ataupun viral yang dibuat sendiri oleh anak murid cikgu. Yes. Sebab cikgu mengajar subjek kimia. Jadi macam mana kad hari raya tu boleh jadi viral? Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit kisahnya. Okey, sebenarnya kad itu bagi saya nampak macam biasalah, tetapi ada sedikit luar biasa. Biasa orang buat kad tulis perkataan biasa saja, tetapi kad yang dihasilkan oleh anak murid saya panggil anak murid saya Young Chemist. So saya Young Chemist. Young Chemist. Saya ni chemist. Jadi anak murid saya Young Chemist lah. Saintis macam yang saintis muda lah. Saya kata boleh tak saya katalah saya nak buat satu pertandingan. Okey, anda semua buat satu kad ucapan hari raya. Tak kiralah kaum Cina ke India ke Melayu ke, kita sama-sama rakyat Malaysia, kita menghargai perayaan walaupun itu bukan agama kita ya. Jadi saya kata kad itu perlu dibuat menggunakan sekurang-kurangnya 4 simbol unsur kimia. So unsur kimia itu sebenarnya adalah satu bahagian ataupun tajuk bab 4 lah, tingkatan 4, iaitu tentang jadwal berkala unsur. Jadi sebab sekarang saya sedang mengajar tajuk ini, jadi saya gunakan dia lah. Jadi sebenarnya nak menarik minat supaya belajar tajuk ini. So dalam kad itu saya bagi juga kebebasan sebab pelajar-pelajar ni ada yang minat PowerPoint, ada yang minat Google Slide, Canva dan sebagainya. Saya kata guna apa-apa saja apps yang kamu pandai. Masukkan avatar sekali. Saya tak nak murid saya guna gambar sendiri. Sebab nak jaga digital citizenship supaya cyber security itu, keselamatan anak murid. So saya kata gunakanlah avatar kan. Sekarang kan famous avatar. So pelajar saya ciptalah kad itu dengan menggunakan avatar. Lepas tu gunakan simbol unsur kimia. Lepas tu ada yang masukkan muzik. Lepas tu ada yang ada animasi, sangat cantik, sangat menariklah. Jadi saya pun hantarlah kepada kawan-kawan dan grup-grup yang saya ada. Dan saya juga cubalah hantar kepada YB Menteri, Dr. Razidin. Lepas tu beliau, saya sangat terusjalah, beliau pun terus postkan kad ucapan yang dibuat oleh video. Saya buat selepas pelajar saya hantar, saya minta lagi pelajar yang lain buatkan video. Saya kata kita kumpulkan semua kad ini, kita akan jadikan satu video ucapan hari raya sebab tahun ini semua orang tak dapat balik kampung kan. Jadi why not kita buat satu perayaan ataupun kad ucapan digital berunsur kimia yang luar biasa.
nombor baru. Cop cikgu, cop. Ini ke kadnya? Kadnya, okey. Kalau cikgu boleh tunjukkan? Kalau kadnya yang atas ni, bahagian atas ini. Okey. Yang bahagian atas ini. Ya. Yang ini pun juga, ini adalah unsur jadual berkala yang saya maksudkan itu. Jadi pelajar-pelajar saya, dia ambilkanlah contoh ini. Contohnya selamat. SE. SE itu adalah satu nama unsur. Lepas tu dia ada H. H itulah unsur hidrogen. Hidrogen. Okey. Jadi jangan tanya saya. Di sini ya, kita paksa pelajarlah supaya berfikir secara kreatif dan kreatif. Okey. Jadi sangat ya. Yes. Ya. So itulah, ada yang guna masjid, ada yang guna bunga api. Okey. Saya suka sebab cikgu pun menggabungkan elemen digital tadi, avatar, kemudian ada muzik, ada elemen-elemen lain diberikan kebebasan sebab cikgu kimia ni dahsyat ni. Jarang ada cikgu kimia. Jadi ramai saya tengoklah, saya baca dalam FB, YB dan juga FB saya, ramai yang kata ini memang luar biasalah, macam first time orang tak pernah buat kad raya yang macam ni. Lepas tu saya tengok, saya masukkan upload dalam YouTube saya. Lepas tu tiba-tiba saya tengok sekarang ni dah 2008. Jadi kalau saya menyuruh lagi lah siapa yang sekarang masih ada mood nak merayakan Hari Raya Aidilfitri ni kan. Jadi bagi sesiapa yang masih belum tengok video itu, pergilah tonton video ini. Boleh saksikan ya. Setiap kali saya buka video tu saya senyum saja, saya gembira saja. Gampang. Macam mana cikgu begitu bangga dengan anak murid ni kan? Yes. Betul tu. Dan yang lebih membanggakan macam cikgu katakan tadi, bila YBMK kita pun repost semula di Facebook beliau kan. Dan mungkin ramai yang tak tahu Cikgu Lee adalah merupakan salah seorang penerima Global Teachers Award pada tahun 2019. Saya dah sangat kagum dah ni, tapi mungkin cikgu boleh kongsikan juga berkenaan dengan bagaimana untuk, yalah, sebagai seorang cikgu saya percaya bukan anugerah yang dikejar kan. Kita tak pernah kejar anugerah, tapi apabila dihargai sebegini, apa yang melayakkan cikgu menerima penghargaan tersebut? Mungkin cikgu boleh ceritakan sebagai inspirasi kepada semua orang? Ya, okey. Terlebih dahulu saya ingin membetulkan satu statement lah, ya, seperti mana yang Anif kata tadi, kita tidak mengajar sebagai guru, kita bekerja bukan nak mengejar anugerah. Okey, itu bukan konsep saya. Bagi saya, apa yang kita buat itu akan dapatlah dia punya balasannya. Jadi contohnya seperti yang kalau tuan-tuan melihat di sini, depan tu ada satu medal K. Hajar Awards. Yang mana satu? Yang ini. K. Hajar Awards ini saya dapat pada tahun 2016. Iaitu titlenya ialah The First Place Best Science Teacher in Southeast Asia. Wow. Semula? The first place tau. First place, the best science teacher in Southeast Asia. Pada tahun 2016. Wow. Okey, yang ini dia ada 3 tempat lah, 1, 2, 3. Jadi itu first time itu Kitab Simeo Indonesia buat. Jadi saya terpilih oleh KPM untuk mewakili Malaysia bagi menyertai pertandingan inilah. Jadi ramai yang tanya macam mana nak datang bersifu dengan saya lah, macam mana boleh dapat award sini. Saya kata benda ini bukan kita boleh dapat sehari semalam. Okey. Apabila pada masa saya dicalonkan untuk pergi mewakili Malaysia, mereka lihat sumbangan dan juga penglibatan saya selama 10 tahun sebelum 2016. Kalau benda-benda itu saya tidak buat, jadi saya tidak adalah koleksi saya. Okey. Wow, perjalanan tu panjang. Ya, panjang. Bukan satu malam tiba-tiba dapat masa saya menang buat kan? itu, sebab saya fikirkan saya suka bawa pelajar saya pergi pertandingan, sama ada co-curriculum ke ataupun co-akademik di luar bilik darjah. Sebab saya dapati aktiviti di luar bilik ajar itu sebenarnya lagi mencabar. Lagi kita boleh menggalakkan kemahiran 4C ataupun 4K itu. Ya, komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan sebagainya itu. Jadi itu adalah kerja buat saya. Saya kata kerja buat saya dan saya buat dengan penuh kasih sayang lah. Dan juga saya selalu pegang konsep iaitu do what you love. Love what you do. Betul. Apa yang kita buat tu kita kena sayang, kena suka. Kalau dipaksa-paksa kita akan buat tetapi sambil lewa saja. Tak ikhlas lah kalau tak ikhlas. dipaksa tu kan. Ini kata lain berguru demi ilmu tadi itulah. Ilmu tu datang yang pertamanya dulu. Kemudian barulah pegangan segini akan menyusul. Cikgu mungkin juga boleh memberikan sedikit tips kepada cikgu-cikgu yang lain ataupun anak murid yang sedang menonton ini. Saya percaya anak murid Cikgu Lee pun sedang menonton ini. Pengalaman 31 tahun dalam pendidikan ini, mungkin apa sebenarnya yang cikgu lihat di zaman sekarang ini perlu diberikan lebih perhatian untuk menjadi seorang pendidik yang berjaya?
Okey, bagi saya nak kekal ya ataupun masih tabah sebagai inspirasi seorang guru selama 31 tahun itu bukan satu kerja yang ataupun satu benda yang kita lihat begitu senang ya. Ramai rakan-rakan tak tahan dah bersara lebih awal ya, batch saya dah ramai yang bersara. Tapi saya juga kagum dengan diri sendiri ya, sebab ramai kawan yang selalu mesej saya kata sama ada rakan yang cikgu-cikgu muda ataupun cikgu yang sebayang saya kata memang dapat inspirasi. Macam mana? Apa rahsianya you boleh kekal cemerlang sentiasa saja? Setiap tahun memang ada saja pencapaian. Bukan saya tapi murid-murid saya juga cemerlang. Ya. Jadi saya kata, pendek kata, seperti mana yang saya katakanlah, do what you love, love what you do. Dan kita mesti buat sesuatu itu dengan penuh perasaan dan kita perlu ada satu kepuasan lah. Ya? Dan saya selalu kata, kita jangan buat kerja, orang kata jangan buat di luar kotak. Saya kata, lebih baik kita buat tanpa kotak. Kalau tak ada kotak, jadi kalau rumah kita kan tak ada partition, jadi ruang rumah kita jadi luas. Betul. Jadi fikiran kita lebih luas. Jadi lagi satu ialah saya nak kongsi ialah saya tidak sentiasa berada dalam zon selesa. Jadi seperti mana yang kita tahu berlakunya COVID-19 pandemik ini sejak Mac lalu, banyak liku-liku yang kita hadapi. Jadi walaupun itu merupakan satu masalah ya bagi cikgu ya, contohnya bagi saya tahun lepas 30 tahun mengajar, saya memang tak pernah dan tak ada pengalaman langsung untuk mengajar secara online. Tapi saya lihat masalah ini sebagai satu ruang dan peluang untuk saya yang pertama mengembangkan diri. Lepas tu apa yang saya dapat, saya applykan dia dalam kelas saya, PDPR saya atas online. Kali pertama memanglah kucak-kacir sikitlah. Kali kedua pandai sikit. Kali pertama saya masih ingat lagi. Saya tanya, dengar cikgu tak? Dengar tak? Tak ada, teacher tak dengar. Okey. Lepas tu keluar. Lepas tu masuk balik. Macam-macam kerana berlaku. Betul. Lepas tu dah pandai. Jadi bila saya dah pandai sikit, saya rasa apa yang saya belajar ni saya simpan saja, tak gunakan. Jadi saya rasa lebih ramai guru mungkin di sekolah saya ataupun sekolah-sekolah lain perlukan pengalaman dan kemahiran yang saya sedang dapat ini. Jadi saya pun beranikan diri, saya buat PLC di sekolah saya. Sampai 10 CD saya buat. Untuk membimbing guru-guru saya supaya mereka tahu menggunakan pengajaran proses aplikasi teknologi itu. Dan syukurlah ya semua guru saya memang bagus daripada SMK Seri Bintang Utara, semuanya berjaya menggunakan Google Classroom, menggunakan apa yang dibekalkan oleh KPN dalam Delima dan gunakan Google Meet dan apa-apalah mungkin Microsoft Team. Bagi saya guna Microsoft Team untuk PDP saya. Jadi di situ kita dapati sebagai tanggungjawab guru itu tidak terputus. Walaupun kita tidak dapat berjumpa dengan anak murid kita secara fizikal. Betul. Dan sebenarnya Hanif, kalau nak tahu, cikgu pun ada masuk di Road to Success SPM 2020 mengajar subjek chemistry. Jadi kepada murid-murid dekat rumah yang mungkin nak tahu macam mana cara cikgu mengajarkan, mereka boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Dan masa kita pun dah tak banyak dah Hanif dengan cikgu. Rasa macam tak puas. Sebenarnya nak tanya banyak lagi, tapi mungkin lepas ni kita boleh undang cikgu Road to Success SPM 2021 pula cikgu untuk chemistry. Boleh. So hari ini tadi saya tunjukkan inilah kad raya digital berunsur kimia yang dibuat oleh anak murid saya. Ada video. Lepas tu di bawah ini semalam sebab nak datang NTV7 kan. Jadi saya pun pujuk-pujuk anak murid saya kata boleh tak you orang sukarela, saya tak paksa yang ni. Saya kata sukarela buat tak kad raya, bukan kad raya kad hari guru. Konsepnya sama dengan kad raya ni. Jadi ramai juga pelajar yang buatlah. Jadi inilah antara yang saya suka. Saya nak tunjukkan ini adalah pelajar bernama Grace ya. Dia ambil gambar-gambar saya buat PDPR. Gambar-gambar saya buat PDPR ni avatar saya work from home semua tu dia buatkan satu kad. Ini memang terharulah, saya memang sukalah. Thank you teacher. Thank you Puan Lee dia kata. Okey. Cikgu Lee, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Kami sangat terinspirasi dengan segala pengorbanan yang cikgu lakukan. Selamat Hari Guru juga kita ucapkan. Selamat Hari Guru cikgu. Terima kasih cikgu. Jadi saya ingin beri sedikit ucapan kepada warga guru. Sedikit cikgu, sedikit silakan. Saya ambil daripada lagu guru Malaysia lah. Saya kata kita guru Malaysia berikrar dan berjanji tunai untuk menjalankan PDP, PDPR, apa-apa saja yang ada kaitan dengan anak murid kita, sekolah kita, kita tunaikan janji kita. Sama-sama kita memperkasakan
pembelajaran digital di sekolah dan menjalankan PDPR tak kiralah versi 2.0 ke 3.0 ke dengan baiknya. Selamat Hari Guru kepada semua warga guru. Selamat Hari Guru kepada semua warga guru. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian hari ini. Semoga terus menjadi menjadi lilin yang menerangi anak-anak murid kehidupan mereka. Baik, terima kasih Doktor, dan kepada anda yang berada di rumah, jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini, hanya disampaikan #terima kasih Cikgu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي صباح الأصخري، أنا من جمهورية العراق. أحب أن أشكر أساتذتي وجميع الأساتذة في ماليزيا. لقد وضعتم بصمتكم عن طريق دروسكم الملهمة. جزاكم الله خير. أحبكم جميعا. Terima kasih Cikgu. Kuzu Zampola, Niming Bewajin, Sonam Tenzin, Jugeka Bhutan Nali, Teletari. Lopen gingem lalu, lopen gar nami sami kating gatsu chi junise junila, nami sami ninja da cewa yisi junila, enche. Hello, my name is Michael Obuya. I just want to take this opportunity to say thank you to the teachers all the way from London, England. Well, right now I'm in Bristol, but thank you to the teachers for all you've done and all you continue to do to make school great. Say thank you to the teachers, man. Thank you, Ryan. We appreciate everything you do for us. And there we go. Thank you, teachers. Hallo, ich bin Bettina aus Deutschland und möchte all meinen Lehrern ein herzliches Dankeschön senden. Danke für eure Ideen, eure Geduld und Energie. Vielen lieben Dank. こんにちは。私はマレーシアのマラカス市のヌルワシキンと申します。今日本の東京に住んでおります。今日この場を借りて今までお世話になった先生方たちに感謝の気持ちを伝えたいと思います。先生のご指導があったからこそ私が日本に留学することができて、今ここで頑張っております。すべて先生のおかげです。本当にありがとうございました。Bonjour, je m'appelle Annelie, je viens de Canada. Je voudrais remercier les enseignants malais d'avoir créé un avenir meilleur pour la jeune génération en Malaisie. Je vous